Okey, jadi malam ini kita punya satu topik adalah luas poligon. Luas poligon. Apa itu poligon? Luas semua orang tahu. Semua orang tahu. Apa itu poligon? Poligon maksudnya lebih daripada 3 sisi. Dua sisi. Contohnya kalau ada satu geometri dilukis dengan 3 sisi, dia namanya spesifik namanya adalah segitiga. Jadi kita ada segitiga. Kalau ada 4 sisi, namanya segi 4. Kalau ada 5 sisi, namanya sudah lain. Ada mulakong sudah. Dia sudah nama pentagon. Lepas tu ada hexagon. Belakang tu banyak gong lah. Ada oktagon, heptagon, semua gong. Semua ini dinamakan sebagai poligon. Jadi poligon maksudnya apa? Poligon maksudnya merangkumi semua bentuk ini. Semua bentuk ini. Jadi apa yang kita belajar hari ini adalah, dia kata, kalau kamu nak cari luas untuk poligon, maksudnya kamu ada satu rumus baru membantu kamu mencari luas poligon. Poligon, semua gon itu boleh guna rumus ini. Hebat. Contohnya segitiga. Apakah rumus segitiga yang dulu kamu belajar? Dulu kalau nak cari segitiga, dia punya luas adalah 1/2, tinggi darab tapak. Cici tak boleh lah kan, tapak dia gunakan tinggi dia guna H lah, tapak dia gunakan T, dia guna B lah, HB, dia gunakan Inggris lah, high and best. Kalau nak carikan segi 4, apa kita pakai? Kita kena ada satu lagi rumus panjang darab lebar. So kalau dulu geometri 111 ni, kita ada rumus pun 111. Masa tu mungkin kerana kita punya umur belum besar, kita punya otak belum kembang, jadi kita tak benda banyak. Jadi kita kena, ini bentuk, ini rumus. Hafal saja. Ini, itu. A for boy. A for apple. B for boy. Kalau esok dia kata B for boat, budak tu marah. Mana boleh? B is boy only. Itu budak-budak kanak-kanak kecil, dia punya simple thinking is like that. Okay. So now, malam ini pula, kita tak akan asingkan lagi rumus. Poligon, termasuk pentagon, hexagon. Dulu kamu tak benar belajar hexagon, pentagon untuk rumus dia. Jadi kenapa tak payah belajar setiap rumus spesifik untuk semua jenis ni? Mungkin ada juga, you jangan kata tak ada. Mungkin ada rumusnya walaupun kita tak belajar, tapi tak payah. Kenapa? Malang ini ada satu rumus boleh settlekan semua. Ini dengan syarat kalau semua gambar raja ini, geometri ini, dilukiskan di dalam ketak graf, ketak peta-peta, iaitu Chatterson, di mana dia ada melibatkan koordinat. Jadi kalau segitiga dia mesti ada 3 titik. Kalau segi 4 dia mesti ada 4 titik. Kalau kamu mampu tukarkan gambar raja itu ke dalam Chatterson dan diletakkan dengan koordinat kepada semua pucunya, termasuk segi 5, segi 6, segi apa saja pun, kalau kamu boleh mendapatkan koordinat bagi setiap pucu, then I told you, tonight punya rumus hebat, dia boleh selesai semua. Okay? Jadi macam mana rumusnya? Apakah rumusnya? Jadi kalau kita tengok buku teks ni, ini penerangannya ya, ini penerangannya. Akhirnya dia dapat rumus ini. Dia bermula dari apa? Dia bermula daripada segitiga, lepas itu dia ada pecahkan kepada segitiga yang pertama, rumus pertama, luas segitiga ini, luas trapezium dengan luas segitiga. Maksudnya, kalau kamu lukiskan satu segitiga di dalam Chatterson, okay, dia akan, kalau kamu nak lukis, nak dapatkan luas warna hijau ni, dia akan ubahkan segitiga ini, membesar, mengembangkan segitiga itu kepada apa? Kepada luas segitiga ACD. Ini. Dia cari luas keseluruhan ini loh. Yang besar ni. Lepas tu dia akan cari luas trapezium di belakang. Di mana kedua-dua luas ni, luas segitiga di depan dengan luas trapezium di belakang, benar kamu belajar rumus dia. Yaitu 1/2 darab
tinggi darab tapak dengan kalau trapezia 1/2 atas tambah bawah, atas tambah bawah darab tinggi. Ya, antara tinggi. Lepas itu, bila dua ini ditambah, dia akan jadi satu kawasan yang sangat besar, tapi orang mesti kata, saya bukan nak semua ini, saya hanya nak segitiga ini saja. Saya nak atas ini saja, you bagi saya sampai ke bawah, berapa? Oh boleh, saya tolakkan yang bawah. Yang bawah itu apa? Yang bawah itu segitiga. Okey, jadi itu sebab dia tolak lagi satu lagi rumus segitiga terlibat. Jadi asas maksudnya di sini saya nak maklumkan, rumus yang kamu nak hafal nanti, okey, kalau kamu nak tahu asal usulnya, dia pun datang daripada Form 1, Form 2, Form 3, all are related. Form 1, Form 2, Form 3 ajar kamu rumus segitiga, rumus trapezium. Akhirnya rumus segitiga lagi. You see, they just combine all the formula to generate a new formula which going to involve the coordinate. Jadi kalau kamu nak kaji, you kajikan ya. Sekarang cikgu tak mau buang masa di sini. You boleh kaji ya, bukan tak boleh ya, you boleh kaji. Bila cikgu dah terangkan kepada kamu, asalnya adalah luas segitiga, luas trapezium, luas segitiga, then you punya pemikiran sudah ada hala tuju. Berdasarkan ini caranya kamu berfikirkan kenapa dia gunakan koordinat, kenapa dia tolak, lepas itu apa jadi akhir. Okey? Jadi rumus ini saya nak anda guna terus. Ya, nak anda gunakan terus. Jadi nak gunakan terus rumus ini, kena faham macam mana nak gunakannya. Ya, okey. Jadi saya mulakan dengan satu penerangan cikgu sendiri ya. Saya tak mau gunakan buku teks dulu. Okey. Jadi saya akan gunakan contoh segitiga dulu. Okey, jadi saya lukiskan satu segitiga di sini. Dan setiap segitiga dia mesti ada pucunya. Okey. Okey. Koordinat 1 ni 1, 2. Saya pun label sebarang lah suka hati saya. Setiap titik bolehlah suka hati kita label kan. Apa pun kamu label, dia pasti akan ada luas. 6 lah. Okey. So saya ada 3 titik. Bila sambungkannya, saya membentuk satu segitiga. Apakah luas segitiga ini? Okay. Gunakan rumus apa dia? Jadi kita akan gunakan rumus umum. Luas segitiga ABC ini, dia punya rumus, dia mesti ada modulus. Dia mula dengan modulus. Modulus apa kat dalam? Kalau kamu tengok di atas sini, kalau kamu tengok di sini, dia ada X1, Y1. Dia kata, okey, luas sama dengan S1, Y1 di bawah. Atas bawah ni buat apa? Susun aja. Jangan kau pergi fikir apa nak buat dulu. Susun dulu. Macam mana susun? Dia mesti X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, lepas tu balik kepada X1, Y1. Ya. Jadi di sini maksudnya kalau ada 3 titik, saya kena susun 4 kali. Apa yang maksudnya 4 kali? X1, titik 1, titik 2, titik 3, lepas tu kembali kepada titik 1. Mesti kalau kembali cikgu. Mesti. Inilah rumusnya. Tak kembali, tak jadi. Jangan kamu pertikaikan. Kenapa mesti kembali? Sebab kalau nak faham kenapa mesti kembali, sila kaji Kamaraja ini. Kalau kamu setuju Kamaraja ini tadi, segitiga tambah trapezium tolak dengan segitiga, kamu mesti setuju rumus ini. Sebab rumus ini hasil daripada logik tadi. Jadi mesti kembali. Kalau tak kembali, dia tak temu dengan cerita tadi. Boleh faham? Okay. So, bila dah susun, sudah tahu, 3 titik mesti susun 4 kali. Apa nak buat dengan titik ini? Matematik ini kalau tak ada tambah tolak darab bahagi, tak nama lah matematik kan. Jadi kalau susun macam ni, tidak ada tambah tolak darab bahagi, mana jadi apa kan? Tak jadi kan? Oh sorry, depan ada 1/2 lagi. Minta maaf. Lupa saya. Depan ada 1/2 lagi, setengah di depan. Okay. So bila sudah susun macam ni, then apa? Macam mana nak buat tambah tolak darab bahagi? Apa operasi yang terlibat? Okey, untuk buat operasi terlibat, caranya adalah macam ni ya. Kamu kena darab ke bawah. Saya gunakan pen merah, not cantik. Gunakan kuning. Darab ke bawah.
bila tarak ke bawah, dia bukan diri sendiri, tarak diri sendiri ya, dia mesti tarak sengit. Mesti mula dari X1 dulu. Jangan kamu pergi mula dengan X2, tak boleh. Dia mesti mula dengan X1 dan mesti tarak dengan Y2. Dia pergi kacau partner orang lain ke bawah. Okay. X1 kacau Y2. X2 kacau Y3. X3 kacau Y1. Lepas tu bila yang belakang ni macam mana? Yang X ni macam mana? Okay. Itu jangan fikir. Dia Y1 dengan X1 ni tidak dikacau bila dia tarak ke bawah. Pada, okay. Sengit hanya ada 3 pasangan boleh disengitkan. Jadi yang Y itu tak ada lagi yang X di atas untuk disengit dengan. Jadi tak ada kaitan. Jadi tarak ke bawah masuk apa? Masuknya macam ni. X1 tarak dengan Y2. Kita tuliskannya. Anak panah itu sebagai guideline, mana ke mana. Apa berlaku? Tarak. Okey, tarak. X2 tarak dengan Y3. Tarak juga. Okey, ada hubungan sudah tarak. Y3 tarak dengan Y1. Tarak. Okey, tarak. Lepas tu, tarak macam tu. Lepas tu, lepas tarak, ketiga-tiga pasangan ni, apa pula kita nak buat? Kita tambahkan. Maksudnya, bila tarak ke bawah, mesti sambung dengan tambah. Tambah lagi apa? Tambah lagi dengan pasangan kedua, tarak ke bawah. Tambah lagi dengan X3 tarak dengan Y1. Okey, bila 3 pasangan ini sudah habis tarak, sudah habis tambah, apalah buat lagi Tengok kamu nampak tak? Y1 dengan X2 macam tak ada disentuh dengan X1 yang tu, X1 di belakang tu macam tak ada kaitan kan? Macam tak berperanan kan? Dia ada peranan. Apa peranan dia? Dia punya peranan tarak ke atas pula. Ya, yang bawah sekarang tarak ke atas. Tarak macam mana? Tarak sengit juga. Okey, ada berapa kali boleh tarak? Ada 3 kali juga boleh tarak. Okey. So, bila bawa tarak ke atas, apa nak buat? Bila bawa tarak ke atas, sila tolak dia kata. Tolak Y1 tarak dengan X2, tolak Y2 tarak dengan X3, tolak Y3 tarak dengan X1. Ya. Jadi bawa bila tarak ke atas, dia punya hubungannya adalah tolak. Berapa pasang? 3 pasang. Tolak. Okay. Akhir sekali, moduluskan dia. Moduluskan, tutup modulus. Jadi macam kurungan lah. Jadi panjang sikit dia punya rumus. Okay. So, mungkin lain buku dia ada lain cara tulis. Saya tengok buku ni, apakah cara dia tulis. Tengok sini. Okay. Yang pertama yang dia tulis, macam cikgu tulis. Betul? Tengok ni. Yang pertama dia tulis. X1, Y2, X2, Y3, X3, Y1. Semuanya tambah. Lepas tu tolak untuk, cikgu kenapa dia tulis Y2 dulu? Sama lah, saya tulis Y1, X2, dia tulis X2, Y1, sama dah? Sama, 1 tara 2, sama juga 2 tara 1. Sama saja kan? Jadi, of course lah, kalau kita fikirkan semuanya, X, macam senang sikit nak hafal kan? Jadi, macam mana nak tulis bagi cikgu si kisah, janji kamu tahu apa berlaku. Ya, jadi mana tambah, mana tolak. Mesti ingat. Mana tarak ke mana adalah tambah, mana tarak ke mana adalah tolak. Itu mesti ingat. Okay. Kadang-kadang buku tertentu pula, dia akan tulis macam ini. Ini tambah, cikgu katakan atas tarak ke bawah, itu tambah. Okay, tambah. Dan cikgu kata bawah tarak ke atas itu tolak. Tapi kenapa sini tambah? Dia sebenarnya tolak ini dia faktorkan keluar, jadikan 1 tolak. Lepas itu yang talang itu bila negatif sudah faktorkan keluar, dia semua jadi positif, dia semua jadi tambah. Jadi jangan confuse. Jangan kamu confuse. Antara dua ini, kalau ikut pengalaman cikgu mengajar 20 tahun ini, antara dua ini bila budak baca, dia kadang-kadang ada orang baca atas, ada orang baca yang bawah. Kat sekolah cikgu ajar yang atas, dia kat rumah dia baca yang bawah, lepas tu dia confuse. Dia confuse dua-dua. Okey? Jadi kamu kena tahu mana satu yang kamu nak hafal. Atas ke bawah. Ataupun hafal dua-dua dengan syarat kau faham apa yang kamu hafal.
Kalau kamu jenis yang tak boleh nak faham dengan cepat, kau hafal satu cukup. You hafal yang atas ni cukup. Jangan bagi hafal yang kedua yang ada kurungan ini. Ya, kalau yang tak boleh nak faham cepat, you hafal satu cara dan you buat gunakan cara itu saja. Okey. Nah, sebenarnya dua-dua itu sama. Dia sama. Bezanya kerana apa? Bezanya kerana atas tak ada kurungan, bawah dia ada kurungan. Kurungan itulah, algebra itulah menyebabkan dia macam berlainan. Sebenarnya dari segi kiraan dia sama. Okey. Jadi dari segi rumus, cikgu sudah terang ke anda, inilah rumus yang digunakan untuk mencari luas. Jadi apakah nak dimasuk? Ni titik-titik ini. Titik 1, 2, 10, 4 dengan 8, 8, 6. Inilah titik koordinat-koordinat yang kita nak ganti masuk dalam X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Maksudnya apa? X1, Y1 itu titik pertama, itu kedua, titik ketiga, titik pertama balik. Nah, jadi itulah nilai-nilai ABC koordinat itulah kita ganti masuk. Okay. Jadi sekarang bila sampai saat mau ganti koordinat, mungkin kamu akan mula tanya saya pula, cikgu, mana satu ni? Tengok atas ni ABC ni mana ada? Dia ada beritahu mana satu X1, Y1 kan? X1, Y1, X2, Y1 mana satu cikgu? Kalau tak mau fikir banyak, titik A lah itu X1, Y1, titik B lah itu X2, Y2, titik C itulah X3, Y3. Salah tak? Tak salah. Kalau kamu tak suka ABC, ikut urutan ABC, kamu mula dengan B. B itu jadi X1, Y1, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Mana lagi? Sambunglah X2, Y2. Mana lagi? Ini X3, Y3. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okey? Jadi kamu tetapkan sendiri. Mana satu Y1, X1, mana satu Y1, X2, Y2. You are the one decide. Maksudnya, kamu tentukan mana satu titik pertama untuk diganti, titik kedua untuk diganti, titik ketiga untuk diganti. You can decide by yourself. Tapi ada satu benda cikgu nak kamu ingat. Ganti titik ini, mana-mana boleh mula, mana-mana boleh jadi terakhir, tapi ada satu you kena ingat. Macam mana cara pusing? Susunan 1, 2, 3 ni boleh letak mana-mana, tapi macam mana cara pusing? Pusing macam ini, ataupun pusing macam ini. Pusing macam ini. Nak merah kan nak putih? Ya. Dua-dua sebenarnya tidak salah. Kamu nak pusing merah, pusing putih, tak salah. Tapi dua-dua kalau kamu pusing, kamu buat satu latihan nanti kamu kena buat, kamu boleh pusingkan dua arah berlainan, buat dua langkah. Satunya pusing ikut jam, satu lagi pusing lawan jam. Kamu masukkan dalam kiraan kamu. Kamu cuba buat, jangan tak buat. You buat sekali, satu soalan buat dua cara, dan kamu akan tahu apakah kesannya. Kesannya adalah, kalau susunan ikut apa cikgu kata tadi, lawan jam, jawapan kamu akan positif. Kalau kamu lawan jam, kamu pergi ikut jam, jawapan kamu akan jadi negatif. Nilainya sama. Kalau ikut lawan jam, kamu dapat pos 10. Kalau kamu pergi ikut jam, dia akan jadi negatif 10. Ya, dari segi belakang nilai belakang itu sama, 10 sama-sama 10. Hanya dia bezanya ada satu negatif, satunya positif. Ya. Oke. Jadi mungkin kamu tanya, luas mana boleh negatif? Rumah saya sangat besar, sangat luas. Negatif 5 hektar. Macam mana boleh hutang ke orang kalau negatif? Luas tak pernah negatif kan? Tapi bila kira kenapa ada negatif? Kalau salah pusing kenapa negatif? Itulah sebab untuk elakkannya jadi tak logik. Nampak rumus ni dah? Dia mulakan dengan dua tiang besar ni. Nah, ini apa maksud? Modulus. Apa guna modulus? Mempositifkan nilai sebaran nilai yang kamu kira kat dalam. Sekiranya kamu tersalah pusing, kamu dapat negatif, jangan risau. Saya ada dua tiang besar di depan sana membantu kamu. Nah, jadi ini adalah tiang berjaga-jaga. Langkah berjaga-jaga. In case kamu salah pusing, kamu terkira jadi negatif,
modulus ini akan mempositifkannya balik sebelum kamu tarakkan dengan nilai setengah di depan. Ya, jadi you kena ingat semua benda ni ya. Apa hal dia guna dua tiang ini rumus ini? Biasanya orang guna kurungan. Kenapa rumus ini dia guna dua tiang? Ada sebabnya. Okey. Okey, jadi kita mula buat tengok macam mana. Okey. Jadi saya bawa soalan ini, saya bawa gambar aja ini ya. Cikgu malas kena lukis ya. Saya bawa gambar aja ini. Copy dan saya pastekannya di sini. Okey. Dan langkah kerjanya agak panjang ya. Luas sama dengan 1 per 2, X1 Y1 1 2, 10 4, 8 6, 1 2. Ya. Tulisan besar sikit ya. Jangan kamu tulis kecil-kecil nanti mata sendiri pula yang pencang ya. Jadi 1 per 2 jadi apa? 1 tara 4 4 tambah 10 tara 6 berapa? 60. 8 tara 2 berapa? 16. Okey, yang tarak ke bawah semua selesai, sekarang tolak. Tolak yang ke atas. Kalau ikut buku teks tu dia semua gunakan anak panah putus-putus. Putus-putus macam tak nampak, negatif kan? Negatif putus-putus. 2 tara 10 20. 4 tara ini 32, 32. Jangan salah taraf ha. Okey, lepas tu tutup. 6 tara 1 6. Ya. Okey, lepas tu jadi apa? Lepas tu calculator kan. Selesai. Okey, berapa ni? 60, 80. Depan ni 80 lah. Saya buat rumusan dulu 20, 50, 54. Ya, saya buat langkah, saya tak mau guna kalkulator ya. Ini 22. Terima kasih. Okey, lepas tu tarak dengan tengok ni positif kamu dapat positif Positif 22 Lepas tu tarak dengan setengah, dia jadi apa? 11 unit square. Ini adalah luas. Tarak dengan setengah di luar, dia ada di setengah. Ada di 11 ya. Jadi di sini kamu nampak saya dapat nilai hasil tolak nanti jadi negatif. Sekiranya kamu salah pusing, kamu ikut pusingan merah tadi, okey, di mana macam ini pusing. Warna putih ya. Yang saya buat ni merah, lawan jam punya cara, Kalau kamu ikut jam, okey, titik pertama masih 1 2. Saya guna merah, nanti confuse kamu. Saya guna biru, kuning. Okay. 1 2. Okay. Titik kedua saya letak 8 6. Titik ketiga saya dapat 10 4. Lepas tu balik kepada 1 2. Macam tak beza kan? Hanya dia twist di tengah-tengah dua nombor ini saja di twistkan kan? Kalau banding dengan sini kan? Okay, macam tengah-tengah itu twist saja. Okay? Apakah jawapan beza nanti kan? Yes, you kira nanti you coba buat. Nombor di sini hasil taraknya lebih kurang sama. You see? Ini tengok ya. Ada 6, ada 32, ada 20. Nah, tengok. 6, 32, 20. Mana nombor tadi ini? Tapi itu di depan. Itu jadi di depan. Lepas tu bawah tarak atas tu 16, 60, 4. Tengok. 4, 60, 16. Itu diletak di belakang. Jadi depan belakang terbalik. Depan tambah, belakang tolak. Of course lah nanti hasilnya adalah 58 tolak 80. Sebab dua susunan ini sudah terbalik. Kalau kamu buat nanti. Jadi hasil nanti akan jadi negatif 22 tarak dengan setengah di depan. Ini yang cikgu katakan di sini bila sampai sini kamu kena tarak 1,5 kena tarak dengan kurungan 22. Modulus itu berfungsi sekarang. Kenapa? Negatif muncul. Dia ni pangkat negatif. Kalau positif ni, tak payah risau. Positif tetap positif. Dia tak payah tangkap. Terus boleh simplify it, you get 11. Tapi kalau nampak jumpa negatif, dia mula berfungsi. Buang. Bila buang, negatif, dia punya fungsi hilang, dia sudah parah. Tinggal apa? Tinggal kurungan. Tukar jadi kurungan. Sebab negatif sudah hilang berperan dengan tiang itu. Jadi sekarang gini, jadi kurungan. Akhirnya tetap jadi positif.
Ya, jadi ingat, negatif hilang kerana ada tiang. Bila negatif sudah hilang, tiang itu pun hilang. Jangan tak payah lagi nak bawa-bawa. Ya, janji mesti hilangkan negatif. Okey. So, setakat ini, segitiga dengan gunakan koordinat punya rumus. Boleh ke tidak? Boleh? Boleh. Boleh. Tidak susah, betul? Boleh. Tidak susah, betul? Ya, tidak. Tidak. Okay. Jadi kalau tidak susah, sekarang saya beri 4 titik punya, yaitu segi 4. Apa nak jadi kalau segi 4 juga? Dengan saya punya segi 4 lain macam. Trapesium pun bukan, segi 4 tepat pun bukan, entah apalah bentuknya. Maksudnya apa? Dulu hafal segi 4, panjang darab lebar. Tukar segi bentuk jadi trapesium, atas tambah bawah, darah tinggi, darah setengah. Ada rumus kedua. Kalau tukar jadi macam ini lagi, ada rumus baru nggak? Kalau ikut ada rumus baru lagi lah, kalau kamu kena hafal. Tapi hari ini punya, saya ni macam salesman sudah. Hari ini kalau kamu beli barang saya ni, kamu beli rumus saya ni, satu rumus semua boleh pakai. Tak kisah dia trapesium ke, segi 4 tepat ke, segi 4 sama ke, segi 4 yang tak tahu apa bentuk ke, you guna rumus ini saja. Everything settle. Janji kamu ada titik koordinatnya. Kamu dapat masukkan dalam titik koordinat, rumus ini tolong kamu selesaikan segala-galanya. Maksudnya, ini 1, 2. Ini 4, 2. Ini jauh lagi, 6, 6, 7. Ini tiba-tiba di antara 1 dengan 4, ini let's say 2, ini tinggi lagi 9. Okay? Macam mana nak cari luas kawasan ini? Segi 4 ada satu perkara yang perlu kamu hati-hati. Di mana dia? Halo. Okay. Segi 4 ni, kalau dia ada label ABC macam ini, tanya kamu. Soalan ini dia sangat baik. Dia guide kamu macam mana susun titik. Ya, ada gambar aja, ada label. Ini soalan baik hati. Dia sudah bagi tahu kamu mana mau disusun. Okay? Macam mana urutan susun. Jadi ingat, nak susun macam mana? Susun mesti lawan jam. Walaupun ikut jam tu tak salah. Tak mau. Elakkan negatif. Kamu ni takut negatif. Okay? Susun lawan jam. Mula dengan mana? Senang. Mula dengan A. Ya, okay. Macam mana nak buat? Buat macam tadi. Was A, B, C, D sama dengan, saya salah. Okay. 1/2. Tengok 1/2 juga. 1/2. Okay. X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Belum lagi ke? Belum. Ada 4 titik, Pak. X4, Y4. Dah cukup dah. Jangan berhenti ke sana. Apa syaratnya? Rumus ini punya syarat paling spesialnya, sila kembali kepada the ending is the first point. You must go back to the first point. Maksudnya 4 titik, 5. Segi 4 ada 4 pucuk, dia kena susun 5 titik. Tadi segi 3 titik, susun 4 titik. Sekarang 4 titik, susun 5 titik. 6 titik nanti boleh tak? Boleh. Masuk sana. Susun jadi 7 titik. Kalau 8 titik boleh tak? Yang heptagon apa? Oktagon. Boleh tak? Boleh. Susun jadi 9 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 balik. Kalau konsep ini kamu paham, alah senang. Apa nak buat dengan susunan ini? Panjang-panjang ini? Tak ada lain, tarik ke bawah. Tarik sini. Tadi 3 pasangan, sekarang 4 pasangan. Kenapa 4 pasangan? 4 titik, Pak. Kan? Tarik ke bawah, tambah dulu. Lepas tu, tarik ke atas, tolak. Tarik ke atas, tolak. Okay. Jadi, lagilah panjang ceritanya, kan? X1, Y2, tambah X2, Y3, tambah X3, Y4. Takkanlah juga nak habis tersebut, kan? Boring lagi, kan? Padahal kamu kalau ikut saja, senang aja, kan? Susun. Ini Y1, X2. Saya sengaja mula dengan Y, ya. Y2, X3. Y3, X4. Y4, ya terakhir. X1, dan tutup cerita. Jadi panjang. Oke? Jadi titik ini susunlah.
Apa dah buat? Kamu masuklah titik ini. Baik, start gunakan algebra. Susunkannya, kira betul-betul. Kalau di langkah kira sini berapa tambah berapa, tolak berapa itu salah kira, jangan cari saya. Itu cari sendiri. 1 tambah 1 jadi 1. 3 tambah 3 dia kata 9. Masya Allah lah kan ya. 3 tambah 3 9. Otaknya fikir lain ya. Macam mana saya nak betulkan otak kamu kan ya? Kalau 3 tambah 3 9. Orang suruh tambah dia beritahu. Apa kamu buat? Masa exam ibu celaru otak saya. Tak boleh buat itu kecuaian. Elakkan kecuaian kecuaian bukan boleh dipandu orang Okey, satu lagi bila ini dah faham, satu lagi juga kena buat kamu hati-hati Ini titik ini kalau dia label, tu saya kata kalau dia label macam baik Kalau dia tidak label, you have to very be careful. Ini soalan kalau tak label, you have to be careful. Apa yang nak be careful tu? Okay. Bila kamu susun, biasanya kamu mula titik ini titik 1. Titik 2 mana? Jangan kamu lari pergi sini jadi titik 2, ini jadi titik 3, ini jadi titik 4 dan balik kepada ini jadi titik 5. Kalau kamu susunan ini, kamu tak ikut dia punya parameternya ataupun kamu tak ikut dia punya parameter kan, kalau tak ikut lilitan yang betul, bila kamu susun macam itu, apa maksudnya? Maksudnya tengok 1 bagi ke 2 bagi ke 3 bagi ke 4 bagi ke 5. Bentuk apa jadi ini? Tak jadi bentuk apa? Bukan segi 4 lagi, ini segi 4 kena twist. Nanti jawapan kamu, jawapan kiraan kamu, ada jawapan tak? Ada. Apa yang tak ada? Titik nanti masuk, tarak semua nombor. Boleh tarak, boleh tambah, boleh tolak punya. Boleh. Ada jawapan akhir tak? Ada. Dia dapat nilai juga. Nilai itu lain macam. Dapat nombor entah ke mana. Sebab kamu punya bentuk bukan segi 4. Segi 4 yang telah di twist tu. Sudah masuk dalam washing machine, kena twist sudah. Itu sebab dia punya jawapan lari, bukan luas yang sebenar. Itu faham Segi 4 itu yang perlu kamu hati-hati. Maksudnya segi 4 ke atas. Segi 4 ke atas semuanya boleh berlaku twist kalau kamu tidak susun ikut dia punya lilitan. Boleh faham? Faham. Boleh. Okey Jadi untuk elakkan kita tertwist dengan menentukan luas segi 4 dengan menggunakan rumus sama saja sama saja rumus. Tapi rumus yang dia tulis ni macam lain sikit Saya tak mau kamu hafal rumus macam ni tak perlu Saya pun tak mau kamu hafal rumus ni Ikut saja rumus yang cikgu bagi tahu tadi ini You just use this one and also the one that I show you just now. Saya tak suka kamu gunakan yang ada kurungan ini. Tak payah kurungan. Forget about kurungan. Terus tambah dan belakang ni terus tolak setiap individu, tolak. Tak payah main kurungan. Kamu ni bila buat kurungan kadang-kadang silap tarap lah, silap kembang lah, banyak masalah. Jangan. Buangkan kurungan. Tambah satu-satu, tolak satu-satu. Okey? Itu paling selamat. Okey. So, segi 4 jangan twist. Jangan twist. Okey. Patahlah satu soalan macam ini. Macam ini. Cari luas bagi 4 titik. Cikgu kata kalau 4 titik segi 4 segi 4. Inilah titiknya. Lepas tu kamu pun mula berkobah-kobah. Cikgu kata senang saya pun ingat dia punya rumus senang 1 per 2 ni X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4, X1, Y1. Lepas tu 1, 2, 3 pun tidak tulis. Nanti sendiri pun tidak tahu mana. 3, 4, 4, 1. Macam senang tau. Lepas tu kamu pun mulalah letak dia titik-titik ini ke dalam rumus ini. 1, 7. Biasanya orang ikut logik biasa, dia akan letak yang pertama dekat yang pertama, yang kedua dekat yang kedua, yang ketiga letak yang ketiga, yang keempat letak yang keempat, lepas tu balik kepada 1, 7. Itu kebiasaannya orang buat
Boleh tak buat macam tu? Saya rasa tak selamat. Kenapa tak selamat? Sebab kamu belum pasti titik bagi pucu ni yang dia bagi ni, adakah dia susun ikut urutan yang cikgu sebutkan tadi? Lawan jang ke tidak? Ikut jang ke tidak? Kamu tak tahu. Ada dia berlaku twist ke tidak? Kamu tak tahu. Kamu ikut letak saja. Kalau soalan ini sengaja kenakan kau, dia bagi twistkan benda ini dalam soalan ini, dia sengaja twistkannya. Mampuslah kamu. Macam betul, tapi sebenarnya dia sudah kacau kamu, dia sudah prankkan kamu, twistkan dia sudah. Jadi sebelum buat soalan ini, walaupun nampak simple lah, ada satu langkah berhati-hati berjaga-jaga mesti dibuat. Cuba kau plotkan titik ini dulu. Kau plotkan dulu, jangan tak plot, terus mula buat. Lepas plot, lukiskan segi 4 itu, lepas itu baru letakkan titik yang betul. Jadi macam mana nak plot? Semua orang pandai plot kan? 17, lakar 17. Ini cara saya. Negatif 56. Negatif 56. Lebih kurang aja. Jangan perfect sangat. Negatif 2, negatif 4. Okey, sini negatif 2, negatif 4. Negatif 4 sini. Negatif 2. Ini. Akhir sekali 2, negatif 3. Tadi ini mana? Ini 1. Sekarang 2. 2, negatif 3 sini. Sudah dapat 4 titik, sambungkannya. Okey, titik 17, titik 56, negatif 56. Okey. Yang ketiga, negatif 4, negatif 2, negatif 4. Okey, ini adalah 2, negatif 3. Kalau ikut buku punya susunan, 1, 2, 3, 4. Kalau ikut susunan latihan ini. 1, 2, 3, 4 dia macam tu. Jadi kamu tengok 1, 2, 3, 4 ada tak ikut lilitan? Ada. Ada, kau ikut selamat. Kedua, adakah ini lawan jam? Susunan lawan jam. Kamu tahu mana satu arah lawan jam ke tidak? Tahu juga tahu. Tahu kan? Sebab dunia sekarang ni mana orang pakai jam jarum lagi. Semua pakai jam digital. Ada ya. Ada nggak? Ada. Kalau tak ada, keluarkan jam Nak pusing. Keluarkan jam Kalau masa dekat Dewang ujian tu tak ada, tengok jam dinding atas tu. Macam mana dia pusing lawan jam arah jam. Caranya cikgu supaya kita tahu. Jadi lawan jam. Oh kebetulan dia dah susung ikut lilitan dan dia pun susung ikut lawan jam. Kau nanti masuk dalam rumus ni, garanti tak ada twist, garanti dia positif. Itu sebab saya kata lukiskan dulu, lakarkan dulu, baru nak buat. Jangan cepat-cepat letak nak siapkannya. Nanti silap mampus. Soalan senang jadi susah. Okay, so spend a time to measure that this is the right one. Baru kamu buat. Okay. Lepas itu, bila ini sudah paham, simple, right? Very simple. Dia datang lagi satu jenis soalan menggunakan rumus ini untuk tolong apa? Untuk kamu cari nilai koordinat A. Dengan koordinat A. Apa koordinat A? Mana titik A? K6. Mana saya tahu mana K6? 6 saya tahulah dia punya Y itu 6. K kat mana? Di depan kan di belakang. Ni. 6 di sini saya tahulah. Sepanjang ini saya tahulah. Titik A berada di sepanjang garis ini. Kenapa di sepanjang? Sebab saya tidak tahu dia di mana. Kamu tak bagi tahu saya K di mana. Kalau K-nya negatif di sebelah sini. Kalau K-nya positif di sebelah sini. You tak bagi tahu saya dia positif. Kan? Jadi maksudnya sekarang A belum tahu titik. B tahu, C tahu, D tahu, tapi A C tahu. Tapi dia beritahu apa? Dia beritahu tak apa, mereka punya luas ialah 30. Maksudnya apa? Soalan 2 ni, aku bagi kamu luas, kamu bagi saya titik. Soalan 1 di atas, aku bagi kau 4 titik, you bagi saya luas. Itu soalan very tarik. Saya ajar macam ni, you buat macam ni. Soalan 2, saya ajar macam ni, kebalikannya. Aku bagi kau luas, you cari salah satu titiknya. Macam mana mula? Mula tetap gunakan rumus. Ya, masih guna rumus. Ada apa di sini? Ada contoh cikgu malah. Ini dia. Tengok rumus ni .
Tapi ini contoh segitiga lah, sama konsep lah, sama cara. Okay. Diberi titik A, B, C. C ini ada K yang tak diketahui. Maksudnya titik C ini tak tahu lah di mana kan. Cari nilai yang mungkin bagi K jika luas segitiga itu ialah 18. Bagi 3 titik, bukan cerita tentang persamaan garis lurus, tidak. Bukan cerita tentang selari, serenjang, tidak. Dia cerita pasal luas. Bila dia cakap luas otak, link dengan rumus luas. Kalau dia cakap pasal serenjang, 3 titik berserenjang ke apa berlaku kat sana, otak terus link dengan 9.2. M1 equals to 1 over apa? M1 times M2, gradient darab gradient sama negatif 1. Itu maksudnya cara kamu berfikirlah. Berfikir berdasarkan kepada kehendak soalan. Jangan kamu otak ni ikut kamu punya otak, tidak. Kita punya otak ikut soalan. Soalan suruh apa, saya fikir ikut soalan. Jadi soalan sekarang cakap pasal luas. Otak terus lompat kepada luas punya rumus. Okay? Jadi hafal rumus. Jangan semua tergantung kepada cikgu bagi rumus tak? Belum pasti kamu tahu pakai kalau saya bagi rumus. Okay? Tapi kalau kamu hafal rumus, semua dalam sini. Nampak apa? Otak terus keluar rumus. Cepat, tepat, dan membantu pemikiran. Ya? Nah, itu maksud cikgu. I want you to be like that. So, bila dia kata luas, tengok. Apa dia mula-mula cari? Dia mula-mula terus gunakan luas. Rumus luas terus keluar. Di mana luas ABC sekarang ialah 18. Belakang buat apa? Belakang macam tadi, kembangkannya. Tarak sengit ke atas. Satunya tambah, satunya tolak. Okey. Cikgu, kenapa depan sini ada tolak ni? Cikgu bukan kata depan tu semua tambah kan? Betul lah, semua tambah. Tapi you kenalah tengok koordinat. Apa koordinatnya sini? 8 darab dengan negatif 3. Koordinatnya negatif 3. Takkan saya 8 darab negatif 3, negatif 24. Negatif 24 lah hasilnya kan? Jadi nombor kedua, tambah dengan hasil darab yang kedua ni. Yang kedua, negatif darab negatif, positif. Nenek 2 darab 2, 2 darab 1, 2, positif 2, tambah positif 2. Okey, itu maksudnya. Lepas tu, ini darab kata contoh. 5 darab negatif 1, apa jawapan? 5 darab negatif 1, negatif 10. Apa sah? Lepas ni tengok ni, ini darab dalam tu jadi apa? Tambah 10. Cikgu, bahkan ni bukan tolak kan? Betul, dia tolak. Tapi dia tolak hasil darab negatif. Menjadi tambah. Ya, ini semua akan berlaku. Okey. Jadi semuanya bergantung kepada koordinat positif negatif. Ya. Okay. Bila dah tarak semua ni, depannya 18, okay. Belakang ini dia adalah 1/2. Ini sebenarnya modulus tau. Ini sebenarnya modulus. Depan ni belum ada positif negatif. Saya buat macam ni dulu. Okay. So, kamu selesaikan nombor dengan nombor dengan ya. Negatif 24 tambah ni negatif 22. Negatif 22 tambah dengan 10. Boleh kah? Adakah ini cepat sikit? Itulah sebab saya kata tak suka gunakan bracket ini. Bila guna bracket ini banyak sikit cerita. Saya kena tulis semula lah 24 tambah 2 tambah 5K tambah 10 tambah 3K. Okey, semua tambah tambah 8. Kenapa tambah? Ingat dia tolak hasil negatif. Tengok ni, ini semua hasil darab di sini kata semua negatif. Darab kata semua negatif, dia tolak negatif semua jadi tambah. Itu maksudnya. Okay. Jadi di sini apa buat? Nombor dengan nombor. 24 plus 2, 22 negatif. And then plus 10 negative 12 plus 8 negative 4. That's why you get negative 4 here. Okay. Dan K dengan K. 5K tambah 3K, 8K. Then you get this one. Okay, so now you know where the 8K tolak 4 datang. So, bila dah sampai sini, apa nak buat kan? Kita kena buang itu modulus. Ya, okay. Ada beberapa cara lah. Cikgu ni kalau saya buat, saya lebih suka sebelum saya buang modulus, saya pindahkan nombor 2 dulu di sana. Dia kacau-kacau ke depan kan? Saya pindahkan nombor di depan dulu. Algebra ni semua pindah nombor di depan kurungan dulu.
1/2, bagi 2, pindahkannya jadi darab 2, menjadi 36 di sini. Oke. Tapi ya, soalan ini dia guna cara itu pula. Baiklah, saya ikut dia dulu sekejap lah, saya ikut dia dulu. Oke. Kalau tidak nanti kamu confuse. Oke. So, mula-mula dia ada modulus, ini tak ada tambah tolak. Tapi, bila kita buangkan modulus, ini modulus. Buang modulus maksudnya tukar jadi kurungan. Modulus tukar jadi kurungan maksudnya modulus dihilangkan. Bila modulus dihilangkan, dia ada kesan kepada nilai di seberang sini, jadi kamu kena tambah tolakkan. Nilai 18 akan jadi 2 nilai. Satunya positif, satunya negatif. Bila modulus di sebelah lagi dibuangkan. Itu algebra melibatkan modulus. Itu kena ingat, kena hafal. Kenapa macam tu? Ada sebabnya. Saya rasa benar saya terangkan dulu. Okay. Jadi tambah tolak. Maksudnya hasil sebelah ini akan ada 2 nilai. Ada 2 hasil. Satunya nilai negatif 18, satunya adalah positif 18. Dia akan ada 2 nilai. Oke. Lepas tu pindahkan bagi 2 darah jadi 36. Ini algebra biasa. Untuk algebra biasa sudah. Ini pun sebenarnya algebra biasa sudah. Okay. Di sini maksudnya apa? Di sini maksudnya K kamu akan ada 2 nilai. Kenapa ada 2 nilai? Sebab ada modulus dan belah. Ya, sebab ada modulus. Setakat ini boleh? Boleh. Ya. Ingat, yang depan ini ada 1 markah. Kamu boleh susun langkah depan ini. Luas sama dengan rumus nanti masuk, sudah 1 markah. Sampai sini kalau kamu buang modulus boleh ada dapat 2 nilai tambah tolak. Sini pun ada 1 markah. Maksudnya itu konsep tentang modulus. Atas sana konsep tentang rumus luas. Kamu sudah terbelajar. You got the knowledge. You get one knowledge. So bila sampai sini kamu boleh mengaplikasikan modulus dibuang menghasilkan 2 jawapan. That is another marks for you. Then the final marks of course will be the value of the K yang kat bawah sini. 2K ini. It can be 1 mark, it can be 2 marks. Ya, jadi ini soalan 3 mark. Ya, jadi kalau kamu hanya dapat 1 daripada 2, mungkin kamu hilang 1 mark. Jawapan kamu tidak komplit. Hilang 1 ataupun hilang ini pun tak ada, ini pun tak ada. Sebab sini kalau tak ada 2 jawapan, maksudnya sini salah. Sini kamu hanya kira untuk 1 jawapan. Sepatutnya kita dapatkan 2 jawapan. Jadi langkah atas salah, bawah pun salah. Jadi 2 hilang, 2 markah hilang. So you only get the basic marks. Kamu hanya belajar dengan Cikgu Chun. Luas punya rumus kanti masuk, inilah caranya tolak tambah tolak. Itu kamu dapat, kamu hanya layak dapat markah di form 4 1. Form 3 punya markah hilang, algebra punya markah hilang. Oke? Jadi penting tak asas dulu? Penting. Dia beri kamu markah penuh ni. Cikgu ajar form 4 ni hanya 1 markah saja. Letih saya ajar, you only get 1 from me. 1 mark from me. The rest is all your previous cikgu punya knowledge that give it to you. Okay. So, itu adalah contoh soalan yang melibatkan unknown di dalam titik, luas diberikan. Okay. Jadi ini 4 titik sama juga. Ini 5 titik, nampak 5 titik dah? Dulu tidak ada 5 titik. Kali ini ada 5 titik. Ada pentagon. Macam mana buat pentagon? Sama juga, lukiskan titik. Pastikannya ikut lilitan. Kemudian tidak berlaku twist bila kamu susunkan titik ini ke dalam rumus. Make sure that dia ikut lilitan dan tidak tertwist. Jangan kamu susun ini. Tengok apa jadi semua. Balik kepada 1 kan? Balik juga dengan ni. Balik sudah. I start from here, I come back here. Titik 1 2 kali muncul, 4 4. Tapi yang tengah-tengah ni semua sudah twist. Bentuknya sudah tahu macam apa jadi ini. Ini bukan bentuk segi 5. Ini entah bentuk apa sudah, kan? Bentuk khemah. So jangan mesti lukis. So that is pentagon. Okay. Tengok 7.9, 7.3. Habis luas.
hanya ada satu soalan yang menarik di sini. Ini tambahannya. Okey. Bucu-bucu bagi sebuah segitiga ABC. Dan NN masing-masing ialah titik tengah bagi AC dan BC. You baca soalan, you kena fahamkannya ya. Macam mana faham? Jangan tengok gambar raja dia lukis, bukan kau faham. Kamu cuba lukiskan sendiri gambar raja. Tengok sama ada apa yang dia lukis. Baru kamu katakan kamu faham. A mana? Saya cuba ikut betul-betul. Saya cuba ikut betul-betul. Ya. Negeri 43. Negeri 4. 1, 2, 3, 4. Ini negeri 4. Negeri 3. 1, 2, 3. Okay, this is the first point. This is A. Titik kedua, 72. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kena kira Cina baru dapat. Ya, ini 2. Okay, ini 2. Ini titik B. Lepas tu negeri 3, negeri 2 sini 3. Okey, sini 3. Okey, ini titik yang ketiga. Ya, okey. Dapatkan segitiga. Okey, segitiga. Okey, 1. Okey, 2. Okey, 3. Okey, ini segitiganya agak kecil sikit Okey. Ini maksudnya kan. Lepas tu dia kata M dan M masing-masing ialah titik tengah bagi AC dan BC. Mana AC? Cari AC. C. Lupa C. AC di mana? AC di sini. BC di mana? BC di sini. Satu kuning, satu merah. Okey. Jadi masing-masing daerah M berada di AC. Titik tengah AC. Mana titik tengah AC? Mana titik tengah AC? Cakap titik tengah senang. Mana titik tengah AC? Ini titik tengah dia. Cikgu, macam mana you tahu itu titik tengah? Kan kamu sudah belajar translokasi kan? Tengok ni. 3, 1, 3. 1, 3. 2 kali. 2 kali mana tengah-tengah? Tengah-tengah sana. Okey? Lepas tu BC punya tengah-tengah mana? BC ni dari sini sampai ke sini. Tengok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lepas tu 1. Maksudnya 9 langkah kiri kanan, 9 langkah, tengah-tengahnya 4,5. Okey, 1, 2, 3, 4,5 sini. Ini titiknya. Ya, jadi ini adalah titik N. Ini ialah titik N. Titik tengah-tengahnya. Okey, ini baru maksudnya kamu faham soalan. Okey, jadi apa cerita dia mau saya buat ni? Cakap banyak-banyak titik tengah ni. Okey, tengok apa kaitannya. Cari koordinat titik M dan titik N. Apa pula tiba-tiba cari koordinat? Kita belajar luas, suruh saya cari koordinat. Dan titik itu titik tengah. Titik tengah. Macam mana cari koordinat titik tengah? Rupa-rupanya tiba-tiba dia bawa kamu ni balik kepada rumus. Soalan ni balik kepada rumus apa? Rumus tempering. Rumus tempering apa rumus tempering juga? Rumus tempering ini 1, ini 1. Tarak silang. Ini negeri 2, 3. Ini negeri 4, negeri 3. Tarak silang. Inilah hasilnya. 4, negeri 4 tambah dengan negeri 2. Okey? Ini dia. Tarak 1, ini tarak 1, bawah ni 1 tambah 1 itu 2. Ya, okey, dapat koordinat, sudah dapat koordinat. A sudah dapat. A ini previous knowledge 7.1. Kita belajar 7.3. Bawa kamu balik ke 7.1. B, nisbah luas. Dia nak kamu cari nisbah. Nisbah apa? Nisbah perbandingan antara dua nilai. Nilai apa? Luas segitiga CMN dengan luas segitiga segi 4 ABN. Dia nak kita cari bandingkan luas antara segitiga CMN dengan luas warna putih yang bawah.
Jadi soalnya sekarang menguji dah rumus tadi. Ada berapa rumus dia sekali uji? 2 rumus, segi 3 punya rumus, segi 4 punya rumus. Okey. Jadi macam mana nak buat nisbah segi ini dengan nisbah segi itu? Nak cari nisbah, sebelum cari nisbah, cari luas dulu. Segi 3 punya luas 7. Segi 4 punya luas 21. Jadi ikut arahan tadi, dia tadi. Apa kepada apa? Nisbah segi 3 kepada segi 4. 3 kepada 4. 3 itu 7. 4 itu 21. Nisbahkannya. Nisbahnya berapa? 7, 21. Betulkah jawabannya? Halo? Perlu diringkaskan. Siapa yang jawab tu? Aiman. Aiman, thank you Aiman. Aiman sudah biasa buat ringkasan. Ya, yang tak biasa buat ringkasan ingat tu, jangan tinggalkan 7, 21 dengan cikgu. Ini bukan matematik. Matematik kata nisbah mesti dalam bentuk teringkas. Jadi potonglah dengan 7, 71, 731 kepada 3. Itu jawapannya ya. This one. Don't leave the answer 7 to 21. You lost the last mark. Taklah buat atas ni semua cantik-cantik, tiba-tiba maka terakhir hilang. Rugi. 3 maka hilang 1 maksudnya apa? You lost 30%. 100% you lost 30%, you only less 70%. 70% mana ada A lagi? Itu maksudnya. So jangan ingat hilang 1 maka tak apa. Oh, that is 30% hilang. Okey, jadi kamu nampak kan, kita dah belajar semua ini, akhirnya macam mana digabungkan dengan ilmu awal-awal. Okey. So far so good. Sudah tidur ke belum? Okey. Masih segar? Sikit. Jangan sikit. Baru pukul 9, jangan. Remaja sekarang ni dia semuanya angkong jauh. Angkong jadi Hokkien. Hokkien tu kalau orang tak tidur malam, orang akan cakap budak tu. Itu budak angkong jauh. Apa maksud angkong jauh? Sebenarnya itu rujuk kepada bunga burung hantu. Burung hantu malam-malam keluar dari mana dah tidur malam-malam gitu. Ya, budak zaman sekarang ni bukan budak sekarang kita semua sekarang ya. Malam-malam suka tak tidur. Kenapa? Sudah ada internet. So I hope that you can survive. You can stay with me. Few more minutes to go. Cikgu nak habiskan 7.4. Okay, 7.4. Sebenarnya tadi malam ini yang baru tu satu rumus saja, okay? Cakap banyak, satu rumus saja. Okay, cikgu nak ajar cepat boleh. Top habis cerita. Yang lain jangan fikir banyak. Tapi tak sampai hati lah, cikgu tak sampai hati. Ya, okay, nah kita pergi ke 7.4. Nama saja menggerungkan. Persamaan locus. Kamu tulislah ada di atas. Persamaan locus. Apa itu persamaan locus? Sudah benar belajar kan perkataan locus ni? Benar tak? Pernah belajar tak apa itu locus? L-O-K-U-S. Benar rasanya. Macam benar. Okay. Jadi locus, do you know what is the meaning of locus? Do you know what is the meaning of locus? Tengok sikit saja nampak. Settle tak? Berapa rumus? 2 rumus. 2 rumus. Okay. 2 rumus sebenarnya 1 rumus saja. Everything is 1 rumus only. Tengok habis. Tengok apa rumusan topik ini. Topik ini geometry coordinate. Geometry coordinate. Kita belajar apa? Kita belajar pembagi tembereng rumus ini. Kedua kita belajar apa? Kita belajar M1 equal to M2. M1 times M2 equal to -1.
Okey. Betul tak? Tapi di sini cikgu masukkan lagi Y tolak Y1 sama MX tolak X1. Cikgu tambah untuk kamu. Selain menggunakan Y equals to MX plus C. Y equal to MX plus C kan. Cikgu tambahkan satu ini untuk tolong kamu mencari persamaan garis lurus. Satu lagi cikgu tambah is Y minus Y1 over X minus XY yang Anik tanya kenapa yang depan itu tidak diganti nilai. Itu pun cikgu sudah terang. Ini juga rumus tambahan cikgu bagi. Okey, lepas tu cikgu ajar ini tentang luas poligon. Tengok, segitiga macam tu, segi 4 macam tu, segi 5 macam tu. Itu sebab dia kata tok. Kamu boleh tambahkan sendiri berapa titik kau nak. Okey, asalkan kamu gunakan rumus susunan ini. Titik pertama, titik kedua, titik ketiga, titik 4, titik 5, 6, 7, 8, tetes. Penting belakang mesti balik kepada titik 1. Okey, dan yang penting yang ini mesti tambah, yang belakang itu mesti tolak. Itu tengok. Rumusan ini saya suka. Dia guna yang cikgu inginkan. Tambah, tolak. Dia tak main kerungan. Okey, dan yang terakhir yang kita nak belajar malam ini adalah persamaan locus. Ya, persamaan locus. Tengok sini macam pening-pening. Saya tak mau you tengok sini. Ini sebenarnya tengok macam ini agak bening, tapi sebenarnya dia tidak ada benda. Kenapa cikgu kata tak ada benda? Ini sebenarnya dia punya asas locus ni adalah jarak. Ya, saya tanya balik. Koordinat sudah benar belajar matematik dulu, koordinat, titik koordinat? Nah, Apakah rumus untuk jarak? Jarak antara dua titik di atas koordinat. Apakah rumus dia? titik tengah X tolak titik tengah Y. Titik tengah X2 tolak dengan titik tengah Y. Apa rumus tu? Saya fikir titik tengah X2. Kenapa ada titik tengah X2? Jap. Saya pun tak pasti juga. Okey, mungkin kamu tak nampak. Cikgu buat satu ni, okey. Ni. Titik A, titik B. Kita nak cari jarak antara A B. Di mana titik A dia ada Y1, Y2, X1, ada X1, Y2. Jadi saya selalu sebut lain. Y2, X2, Y2, X1, Y1, titik 1, titik 2, kan? Okey, macam mana nak cari jarak ini? Apa rumus dia? Ada ingat? Yang ada puncak kuasa tu kan? Yes, ada puncak kuasa 2 tu. Sebab dia sebenarnya hypotenuse. Betul? Ingat? Hypotenuse. Hypotenuse ini 90 darjah. That is hypotenuse. Okay, good. Lepas tu apa lagi? X1 tolak X2 square. Okay, tolak. Dan ada square. Kenapa ada square? Adjacent square, opposite square. That's why sini dia ada square. Y juga sama ada square, betul? Ya. Y tolak Y2 dalam kurungan square. Dan tengah-tengah ni tambah, betul? Yes. Sebab kalau kamu nak cari hypotenuse is adjacent square plus opposite square. Plus. Dan square root ini pindah jadi square root. Okay, so inilah hypotenuse. Hypotenuse apa? Hypotenuse itu in another form of maksudnya adalah jarak antara dua titik. Dalam bentuk segitiga namanya hypotenuse. Dalam bentuk dua titik namanya jarak. Semua sama. So means that I told you, means that persamaan locus dia punya konsep asasnya adalah rumus jarak. You punya jarak, kalau rumus ni kamu ingat dan kamu boleh pegangnya, then locus inilah rumus dia pakai. Ya, itulah rumus dia. Sekarang cikgu akan mulakannya. Ya. Okay. Menentukan locus.
Bila menentukan locus, dia ada dua konsep mesti kita faham dulu. Okay. Tapi sebelum tu kita baca locus tu apa? Sebab wording ini sesuatu yang baru bagi kamu. Saya buat satu cerita. Locus ini sebenarnya dia bermula daripada perkataan loci. Bahasa mana saya tak tahulah. Ada satu bahasa loci. L-O-C-I-I. Betul tak? Dan kalau di bahasa Malaysia agaknya, locus ini, loci ini dalam bahasa Malaysia namanya deny. Apa itu deny? Siapa boleh bagi tahu cikgu deny? Ke saya salah perkataan ini. Dalam bahasa Malaysia ada perkataan deny dah. Tak tahu. Google cakap ada. Apa Google cakap? Bekas jejak binatang di hutan. Yes, maksudnya saya masih ingat dengan betul. Perkataan ini yang cikgu saya ajar saya dulu. Dia kata ini adalah deny. Deny cikgu. Itulah yang siapa sebut tadi? Farid kan? Ya. Baca sekali lagi Farid. Bekas jejak binatang di hutan. Bekas jejari. Bekas jejak. Bekas jejak. Jejak maksudnya jejak langkah. Jejak dia berjalan. Kalau kamu pergi ke hutan, kamu seorang pemburu yang berpengalaman, kamu tahu jalan ini binatang apa yang lalu. Jalan ini kalau saya pasang perangkap, pasti saya dapat. Kenapa? Sebab binatang ada satu kebiasaan. Sebenarnya manusia pun sama. Bayangkan kalau kita hidup dalam hutan, memang itu tempat tinggal kita. Adakah kita akan hari-hari membuat jalan yang baru? Tidak, kita akan lalu satu laluan yang sama. Kalau cari satu laluan yang selamat, yang selamat di jalan, yang tidak bahaya, yang tidak ada apa-apa, hari-harilah kamu akan gunakan jalan itu bergerak. Dalam hutan, lantai dibuat dari tanah, ada rumput. Hari-hari kamu pijak rumput, hari-hari kamu pijak tanah yang sama, ulang-alik. Apa jadi akhirnya? Akhirnya kamu akan nampak terbentuklah satu denai. Ataupun dalam kata sekarang ini, jalan. Jalan itu tak ada tal, tapi tanah. Kenapa jadi tanah? Rumput semua mati kerana kamu bijak hari-hari. Okay? Jadi kesan bijak manusia dengan binatang ini, namanya denai. Okay? Jadi locus ini, konsepnya adalah garisan denai itu. Di mana hari-hari binatang bergerak di sana, dia hasilkan satu garisan. Apa bentuk jangan kisah. Dia mungkin bulat, dia mungkin lengkuk, dia mungkin garis lurus. Apa bentuk asalkan dia adalah bergerakan binatang sehingga dia membentukkan satu jalan, itulah nama locus ataupun denai. Tapi kenapa dia tak gunakan denai terus, dia gunakan locus? Sebab locus ini, ataupun dia ada kesamaan dengan denai, dia terbentuk, denai ini terbentuk kerana ada syarat. Apa syaratnya? Ditanya binatang tu, kenapa hari-hari kamu jalan sini? Apa syaratnya? Dia akan beritahu kamu, dia ada syarat. Ya, jadi maksudnya garisan, kalau kamu tengok garisan itu dari atas langit gunakan drone, kamu pergi ambil gambar, kamu akan nampak denai itu membentuk satu bentuk. Bentuk itu atas satu sebab yang tertentu. Dia ada syarat sehingga dia boleh membentuk bentuk itu. Itulah namanya denai ataupun locus. Ya, jadi konsep sudah paham. I hope you understand what I say. Jadi locus ini terbentuk bukan sebarang, dia ada satu syarat tertentu menyebabkan locus itu jadi satu pattern yang tetap. Ya, jadi kita tengok sini. Inilah keadaan yang pertama. Dia kata, locus suatu titik yang bergerak dari suatu titik yang malang. Apakah konsep titik ini? Locus ini. Okey, saya bagi contoh. Kalau ini pokok dekat belakang ladang, ladang besar. Diikatnya dengan seekor lembu. Lembu ni akan bergerak hari-hari, betul?
Kamu suruh lembu jangan bergerak, mampu dia tu. Kenapa? Sebab dia mau makan rumput. Kamu ikatnya kat sana kalau tak ada rumput, padang pasir, kamu nak suruh dia mampu kan? Tidak. Kita ikatnya di sana mestilah sebab sana ada banyak rumput supaya tuannya tak payah nak cari rumput untuk dia makan, suruh dia merumput sendiri. Makanlah rumput yang ada kat sana. Okay? Jadi hari-hari kalau dia makan kat sana, apa yang kamu nampak? Hari-hari dia akan makan rumput kat sana. Rumput di kawasan mana akan hilang dimakan? Siapa boleh bagi tahu saya? Saya lagi pokok. Halo, halo. Tali ini 5 meter. Kalau 1 meter, 1 hari dia sudah mati dah. 1 minggu mungkin dia parai sudah. Kenapa? Habis sudah rumput dia makan. 5 meter maksudnya banyak lagi dia boleh makan. Okay? So kalau 5 meter, macam mana dia makan rumput tu? Who want to try? Come, bagi tahu cikgu. Okay, so let's say ada satu bulatan kan yang jari dia 5 meter. Ya. Ya, dia cuma makan dalam area situ saja. Ini Adam ke ini Farid ni? Saya Faris. Faris, okay, good, Farid, betul. Jadi kalau kamu tengok dari langit, kamu akan nampak kawasan ini semua punya rumput habis makan, betul? Jadi kawasan yang hilang ini, dia adalah satu kawasan yang luasnya di mana lembu ini makan. Ya, tapi dia menghasilkan luas. Kita tak nak luas. Locus ini nak rujuk kepada karisan, bukan kawasan. Jadi macam mana saya nak tukarkan ini jadi karisan? Boleh. Di atas pokok ni ada sarang lebah. Ya, sarang lebah. Ada perjanjian sarang lebah dengan lembu ini. Dia kata, oi lembu, kamu punya tali 5 meter. Jangan kamu bergerak kurang dari 5 meter. Selagi kamu ada kurang sikit 4.9 meter kamu punya ni, saya rasa gegaran kamu di atas pokok, saya akan pergi suntik kamu sehingga kamu parai. Okey, lembu kata, okeylah, 5 meter lah, itu panjang saya boleh bergerak kan. Jadi hari-hari dia kena makan kan. Kena suntik mati juga. Duduk sana tak bergerak mati juga. Dia kena makan, dia kena bergerak. Tapi kena dengar cakap lah, jangan kurang dari 5 meter. Jadi 5 meter lah dia bergerak. 5 meter dia bergerak. 5 meter dia bergerak. Kalau dalam keadaan 5 meter dia bergerak dalam keadaan macam ni, akhirnya apa jadi? Apa jadi? Rumput yang dia makan tu, apa jadi? Farid, cuba kau dekat. Apa tadi? Nah. Cikgu boleh ulang ke? Ya, cikgu punya cerita sudah habis kamu. Okey. Lembu ini hanya boleh bergerak di kawasan 5 meter dari pokok. Dia tak boleh mendekati pokok. 1 inci pun tak boleh. Mesti 5 meter, sentiasa maksimum 5 meter. Apa akan dia terbentuk bila dia makan rumput tu? Bulatan. Bulatan. Bulatan itu, inilah keadaannya. Ini 5 meter. Ya. Jadi bulatan yang dia hasilkan ini, inilah locus. Dalam kata lain, inilah loci, inilah denial. Okay, Jadi apa yang kita nak minat kita hari ini adalah, I want to find out what is the equation of this circle. Apakah persamaan untuk deny ini? Dengan syarat apa? Dengan syarat 1 titik tak bergerak, 1 titik bergerak. Yang bergerak itu contohnya macam lembu yang sedang bergerak. Jadi lembu bergerak berdasarkan kepada jaraknya dari pokok. Ini lembu, ini pokok. Bila lembu bergerak, pokok tak bergerak, hasilnya ialah sebuah bulatan. Kalau dia sebuah bulatan, apakah persamaan bulatan ini? Persamaan itu namanya persamaan locus. Boleh faham? Jangan tak dengar explanation cikgu. Boleh. Faham. I want you to understand. Kalau ajar saja senang. Ya, kalau tak dengar pun nanti dengar balik saya punya video. Okay. Jadi oleh kerana kamu sudah faham bahawa locus ini terbentuk kerana jarak antara 2 titik. Titik apa? Titik pokok dengan titik lembu. Okey. Jadi kita pun mula tulis macam ni.
lembu punya titik dengan pokok punya titik, dia punya jarak LP adalah sama dengan R. R dapat. Ikut sini R itu ialah jari. That's why dia gunakan R. Ya. Okay. So, bila kamu ingat balik, jarak punya rumus ialah punca kuasa X2 tolak X1 dalam kurungan kuasa 2 tolak dengan Y2 tolak dengan Y1 dalam kurungan kuasa 2. Inilah rumus yang boleh membantu kamu membuat rumus hari ini. Jadi, apa dia buat? LP. LP ini apa? LP ini lembu dengan pokok. Lembu dengan pokok. Ini poin dia, tolong dengar. Ini poin dia. Lembu dengan pokok. Pokok punya P, A ni saya tukar jadi pokok. Pokok ni, kamu seumur hidup kalau koordinatkannya dekat bumi ini, dia akan ada satu koordinat yang tidak bergerak. Okey? Nah, contohnya saya lukis sekarang. Kalau pokok itu berada di koordinat 45, ini pokok. Dan lembu diikat dengan pokok itu dengan koordinatnya sendiri, ini lembu. Janji sini 5 meter. Okay. Kemana lembu bergerak, pokok tak bergerak. Maksudnya pokok punya koordinat tak pernah berubah. Titik pokok tak pernah berubah. Tapi titik lembu berubah ke tidak sentiasa? Berubah tak? Berubah tak? Berubah. Berubah. Kalau dalam matematik, nombor yang sentiasa berubah, kita akan apa? Kita akan tukarkannya jadi simbol pemboleh ubah. X, Y. Jangan letak 1, 2. Kenapa? Sebab dia bukan satu titik yang tetap. Kalau kamu letak X1, Y1, itu maksudnya titik itu tetap, tak berubah. X1 sama 4. Seumur hidup dia sama 4, X1. X2 sama 5. Sama 5 lah dia. You tak boleh ubah sebarang. Tapi oleh kerana lembu ini sentiasa bergerak. Tengok, dia sentiasa bergerak. Kalau tak bergerak, dia mati tau. Hari ini kau tengok dia di sini. Esok malam nanti kau tengok dia di sana. Tengah malam dia di sana. Nanti esok pagi di sini. Dia sentiasa bergerak. Kalau dia sentiasa bergerak, bolehkah kamu kata dia punya koordinat itu tetap? Tidak, koordinatnya sentiasa berubah. Jadi kalau koordinat dia sentiasa berubah, tidak dapat ditetapkan. Jadi kita baginya, dia punya koordinat ialah X dan Y. Tak ada 1, 2 lagi, tak ada X, Y. Sebab dia sentiasa berubah-ubah. Boleh ubah. Okay. Dengan pemahaman ini, barulah kamu layak gunakan rumus ini. Jaraknya di mana? Jarak lembu dengan pokok ialah 5. Lembu pokok ialah 5. Okey. Apakah rumus jarak lembu pokok? Oh, rumusnya ini yang sudah kamu hafal tadi. Okey. Sekarang bila kamu nak gantikan nilainya ke dalam rumus ini, X ganti X, Y ganti Y, mana satu nak ganti X tu? X2, X1 mana satu nak guna? Yang berubah-ubah selalu itu kita letak di depan. Lembu punya koordinat kita tolakkan dengan pokok punya koordinat. Dan dikosaduakan. Tambahkan dengan lembu punya koordinat Y, tolak dengan pokok punya koordinat Y, kosaduakan. Okey? Itu saja. Kalau kamu boleh ganti sampai sini, langkah seterusnya sekali lagi balik kepada algebra. Okay. So, cara ganti ini faham ke tidak? Faham? Kenapa X, Y diletak depan tahu? Sebab dia tak tetap. Sebab dia tidak tetap. Dia adalah koordinat yang bergerak. Ada? Ya. Lembu punya koordinat. Yang belakang itu mesti pokok punya koordinat. Tapi sebenarnya kalau kamu terbalik, boleh tak? Pun tak ada masalah. Kamu terbalik 4 tolak X, 5 tolak Y, boleh tak? Boleh. Hasil kiraan algebra sampai akhir nanti sama.
Tapi tak elok. Kenapa? Takut nanti kamu salah. Sebab negatif itu mencelarukan kamu kadang-kadang. So sebenarnya X tolak 4 kan, 4 tolak X. Si hal lah, tak ada hal. Tapi yang lebih senang untuk ajar kamu, untuk elakkan kecuaian, biarlah X di depan, unknown boleh ubah di depan, yang titik pokok itu di belakang. Ingat, Okey. Seterusnya apa cikgu kata? Algebra. Nah, algebra jangan salah pindah. Dia ada urutan dia. Ada bumbung, ada kuasa 2, ada tambah, ada 2 kurungan. Jangan kamu pindahkan sembarang ikut tak ikut urutan. Kadang macam ni, bumbung kena pindah dulu. Jadi bumbung pindah ke sini jadi kuasa 2. Kuasa 2 jadi apa? 5 kuasa 2 jadi 25. Ya, one by one. Jadi yang selebihnya apa? Yang selebihnya boleh pindah lagi tak? Jangan pindah dulu, kembangkan. Kuasa 2 kan, kurungan kuasa 2, kembangkan. Kurungan darab kurungan tambah kurungan darab kurungan. Nah, ini semua matematik. Jadi kurungan darab kurungan X, saya terus taraf X kuasa 2 bukan tambah, tolak. Nah, ruangan tak cukup lah ya. Okey. Ibu nak habiskan ni ya. You sabar sikit ya, sabar ya. Minta maaf ya. Ini lagi. Mau copy. Okey. Yes. Okey. Bye-bye. Good night. Good night. Oh, tuannya bukan nak kacau saya, nak kasih friend kiss. Kiss. Good night, kiss. Good night. Bye-bye. Okey. Cikgu kembangkan terus Cikgu kembangkan terus. Depan-depan punya, belakang-belakang punya, inilah hasilnya. Lepas itu, kita akan susun cantik-cantik menjadi apa? Menjadi persamaan locus. Tajuk kita apa? Persamaan locus. Mana dia? Ya. Persamaan locus saya nak jadi sudah. Persamaan locus nak keluar sudah Persamaan locus ni maksud apa? Persamaan lembu sedang bergerak mengelilingi pokok yang tak bergerak. Satu titik bergerak, satu titik tetap. Buat anda yang macam tu, you faham. Jadi bila nak susunkan dia dalam bentuk ni, apa cara susun? Ini cara susun. Kuasa 2 dulu. Kenapa? Dengar baik-baik. Kuasa 2 dulu. Orang berkuasa. 2 kali dia kuasa. Dia bagilah dia dulu. Orang berkuasa dulu kan. Orang si ada kuasa, kemudian. Susun. Kuasa 2 dulu, tak ada kuasa, bukan tak ada kuasa. Kuasa 1 dan diikuti tak ada, cara pun boleh ubah XY. Inilah bentuk am namanya. Sama dengan sifar kat belakang. Apa-apa bentuk tidak ada pecahan dan sama dengan sifar namanya bentuk am. Ini bentuk locus yang am. Bentuk garis lurus linear yang am, belakang sama kosong. X, Y, nombor sama kosong. Kuadratik am, X kuasa 2, X, C, X square plus BX plus C equal to 0. Bentuk am. Ya, apa-apa sama kosong, bentuk am. Okey, so X square, ringkaskan jangan tak ringkaskan. Ini tambah 16 sama sifar. Dan persamaan locus sudah termuncul. Okey? Boleh? Boleh. 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 Boleh Tidak susah Kenapa saya jadi? Tengok dia datang kacau saya sudah. 你喝水跑来这边又是你喝。快点的，拜拜的。Okey. Ya, ini sudah. Okey. Dan tinggal 2 lagi konsep. Okay. Konsep kedua
Konsep pertama tadi, satu titik bergerak, satu titik tak bergerak. Konsep kedua dalam locus ini, okay, satu titik bergerak, syaratnya kepada dua titik yang tetap. Macam mana pergerakan locus itu? Kalau satu bergerak, satu tak bergerak, dia mengelilingi membentuk satu bulatan. Bulatan locus yang tadi. Ini bulatan. Ini satu titik dengan satu titik. Satu titik tetap, satu titik bergerak. Ya. Yang kedua, satu tetap satu bergerak, masih lembu yang bergerak. Okey, tapi sekarang dia ada dua syarat. Dua titik yang tetap. Ya. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya sekarang ini pokok satu. Ini pokok dua. Pokok satu ada tebuang besar. Pokok dua pun ada tebuang besar. Dan lembu dia bergerak di sini. Ya, lembu bergerak di sini. Syaratnya dia kata, pokok satu, apa nama kamu? Saya nama pokok A. Ini nama pokok B. Ini lembu, masih L. Ya, okay. Syaratnya dia kata, lembu sila bergerak, tapi ada satu syarat. Kamu kena pastikan jarak kamu daripada A dan B sentiasa sama. Langkah kamu bergerak ni tak boleh lebih mendekati kepada salah satu pokok. Kalau lebih dekat kepada B, B datang serang kamu. Kalau lebih dekat kepada A datang serang kamu. Wow, pokok ni kata macam mana ni? Maksudnya kalau sentiasa dia berhenti, dia kena ukur jarak. Ini kena sama. Ya, dia langkah satu lagi. Oh, ini kena sama. Okey. Nah, jadi akhirnya kalau macam ni dia berulang alik, mana jadi dia? Lepas pokok melimpasi pokok pun dia kena tengok balik. Adakah jarak ini sama? Kalau sama, selamat. Kalau tidak, tak nampak. Okay? Nah, jadi dia akan sentiasa berada di sini, langkah satu kan. Lalu kalau kamu sambungkan semua titik ini, dia akan membentuk apa? Dia akan membentuk satu garisan yang lurus. Tak boleh bengkang-bengkok. Kalau dia sekejap di sini, sekejap di sana, mampu. Tempat yang dia keluar ni, macam ni, mampu. Pergi sini, kena sengat. Pergi sini, kena sengat. Tak boleh. Dia tak boleh bengkang-bengkok. Dia tak boleh bulat and so on. Syaratnya sekarang ini adalah dua titik tetap ni syaratnya sama panjang. Okey, sama panjang. Ada syarat lain tak? Boleh ada syarat lain. Macam-macam syarat boleh. Syarat kedua dia kata, lembu ini dia lebih suka dengan pokok A. Dan dia tidak berapa suka dengan pokok B. Jadi caranya dia boleh mendekati pokok A berbanding dengan pokok B. Dia lebih mendekati. Berapa berdekat, dia akan bagi nisbah. Okay? Jadi sebelum nak bagi nisbah tu kita tengok ni dulu. AL dengan AB adalah sama. Jarak AL-AB adalah sama. Ini syarat pertama. Melibatkan dua titik. Okay, AL sama dengan AB. Yang kedua pula, AL kepada AB, apa pula AB? Salah. Lembu kan, banding dengan lembu yang bergerak. BL. Ya. AL kepada BL adalah 1 kepada 2. AL 1. BL jarak 2 kali. Maksudnya apa? Dia lebih mendekati kepada A. Boleh tak 1 ke 3? Boleh. Itu semua maksudnya dia punya nisbah tidak sama. Satu panjang, satu pendek. Ini soalan yang kedua jenis yang terakhir. Jenis terakhir. Tidak ada lagi yang lain. Ini jenis terakhir. Maksudnya dia bukan berdasarkan satu pokok, sekarang dua pokok. Dua pokok ada dua keadaan. Satunya sama panjang, sama jarak, ataupun satu panjang, satu pendek. Ya, inilah keadaannya ya. Oke. Jadi kita buat yang sama panjang dulu. Kalau sama panjang, ingat lembu punya koordinat sentiasa adalah XY. Dia sentiasa boleh ubah. Pokok A, pokok B, jangan risau. Dia memang akan beri satu koordinat yang tetap. Ya,
Ini let's say 10, 8. Contoh. Okay. Dan dia kata, lembu dengan pokok A mesti sama dengan lembu dengan pokok B. Dalam kata lain, jarak LA, jarak LB mesti sama. Nah, macam mana buat? Sama juga. Apa tu jarak? Jarak ni. Apa jarak sini? Sama juga rumus. That's why I told you, topik ini kalau kamu boleh hafal jarak dengan rumus, settle semua tu. Yang kamu perlu faham, kenapa LA sama LB. Jadi cikgu bawa cerita lembu. Okay, supaya untuk kamu memahamkan dia punya konsep lembu dengan pokok. Pokok tu tak bergerak, lembu bergerak. Itu maksudnya. Ya. Jadi bila nak cari jarak, masih gunakan rumus yang sama. Tak ada rumus lain. Rumus ini ingat, kamu sudah belajar dulu. Kalau kamu tak ingat, ketuk kamu. LA, pentinglah LA. X tolak Y, X tolak X, Y tolak Y, X, Y tolak Y. Ini pula X tolak 10, Y tolak 8. See that? Okay. Beza dengan yang tadi ini satu titik, jaraknya 5 meter. Kenapa 5 meter? Dia diikat dengan pokok. Jarinya 5. Dia sama 5 lah. Ada nilai. Sekarang, perlu nilai tak? Tak perlu nilai. Janji sama jarak. Berapa nilai jarak saya dengan AB? Tak penting. Asalkan janji sama jarak. You tengok bila lembu bergerak, adakah dia beri ukur? Tak bayar. Asalkan aku dengan kau, tengok sana, tengok sini, sama jarak, selama aku. Berapa jarak? Si kisah. Kenapa? Sebab jaraknya sentiasa berubah. Apa kisah berapa jarak? Bergerak sini, paling pendek. Jauh sikit, dah berpanjang sudah. Lagi bergerak jauh, lagi panjang. Buat apa nak kira jarak? Jarak tak penting. Janji sama jarak. Macam mana nak pastikan sama jarak? Macam ni. Jarak kiri sama jarak kanan. Ya, jangan kamu pergi cari nilai. Tak payah. Okay. Lepas tu, apa nak buat ni? Buat macam biasa. Kiri ada kuasa 2, puncak kuasa. Kanan ada puncak kuasa. Macam mana nak buang puncak kuasa? Nak buang puncak kuasa, orang kata, algebra kata, kiri kuasa. Oh, tapi ada sama dengan apa kamu buat kiri, kanan kena ikut kuasa 2. Bila kiri kuasa 2, kanan kuasa 2, apa jadi? Hilanglah puncak kuasa 2. Hilanglah puncak kuasa 2. Maksudnya macam mana cara hilangkan puncak kuasa 2? Dengan mengkuasakan di sebelah kiri dan kanan. Mereka masih sama. Lepas itu apa buat? Kembangkan. Tak lain tak bukan. Persamaan kuadratik sudah ajar kamu. Jumpa soalan macam ini, kembangkannya. Jangan biar dalam bentuk kuasa 2. You biar dalam bentuk kuasa 2, menyusahkan hidup sendiri. So, sini, kembangkan. Oh, tak habis. Kena tulis ke bawah sudah. Nah, inilah keadaan soalan ini ya. Sentiasa panjang jawapannya. Ya, cikgu dah habis sudah, minta maaf. Sabar. Okey. Nah, kiri kanan. Lepas itu buat apa? Ingat bentukan. Apa maksud bentukan? Kosongkan sebelah kanan. Pindah semua ke kiri. Nah, so bila pindah, hati-hati. X square, saya tulis X square tolak X square. Ini. Tambah pindah jadi tolak. Ini algebra ni. That's why I told you, awal-awal saya selalu ingatkan kamu, algebra kau kena kuat. Kalau tidak, setiap topik ada algebra, silap satu, habis cerita. Tengok. Salah satu, salah pindah. Negatif, salah pindah jadi positif. Satu saja, jawapan sudah lari. Maka terakhir, hilang. Okey, lepas itu tambah apa? Saya salah. Sepatunya apa? Bukan salah lah, cikgu sepatunya. Macam tadi ya, yang berkuasa dulu. Jadi, hati-hati ya, kuasa dulu. Ini X kuasa, Y kuasa 2. Okey, pindah. Tolak, hilang. Oh, kuasa 2 semua hilang. Tinggallah negeri 4X. Negeri 4X pindah ini jadi apa? Tambah 2X. Lepas itu sini apa? Sini tolak 10Y. Sana pindah tambah 16Y. Sini tambah 4 tambah 25. Sana tolak 100, tolak 84. Sama dengan sifar. Okey, settle. So, ini hilang. Tinggal ini 20X, tinggal ini tambah 6Y, tinggal dengan nombor. Ini nombor apa ni? Susah nak buat ni. Matematik susah ni. 29, 100, 184, 29. Ada, susah ni 15. Negeri 115. Negeri 115. 155. Sama dengan sifar. Okey. Ya. Selesai belum? Selesai.
Persamaan locus kita sekarang apakah rupanya? Rupanya macam ini, 20x tambah dengan 6y tolak dengan 155. Boleh diringkas lagi dah? Tak boleh. Macam mana boleh? Ini 20, ini 6, ini 155. Tak apa. Biarlah macam tu. Kalau boleh ringkas, ringkaskan lagi. Okey? Okey, sampai sini. Inilah persamaan locus kita. Okey, untuk dua titik punya kerja. Ya, okey. Boleh? Boleh. Ya, minta maaf Mau 2 jam sudah minta maaf Tak apa. Okey. Tapi di sini cikgu tadi ada sebut cikgu tadi ada sebut. Kalau lembu itu bergerak, apakah keadaan lembu dulu, denai dia? Apakah bentuk denainya bila tengok dari satelit? Drone lah, dari drone dengan satelit jet tinggi sangat. Apa kamu nampak? Bentuk dia macam mana? Bulat ke apa? Boleh tak? Boleh nampak tak? Bulatan ke apa? Bayangkan. Kamu. Bulatan ke apa ni? Tak ada orang jawab juga. Okay. Segitiga kah? Dia bukan bentuk. Saya padan semua ni. Kamu dapat apa? Lembu sedang bergerak dalam keadaan apa? Lembu sedang bergerak dalam keadaan karilu terus. Ya. Jadi kalau ada dua syarat di kiri kanan, dia kena sentiasa jaga lurus bergerak saja. It's a straight line. Jadi kali ini dia punya locus bukan lagi bulatan, tapi dia satu garisan. Okey, macam mana kita boleh nampak dia garisan? You cuba tengok persamaannya ini. Ini apa bentuk sebenarnya? Ini sebenarnya bentukan linear equation. Contoh saya bagi yang lebih ringkas kan? X tambah Y tolak 10 sama sifar. You see that? Masa tertingginya 1. Ini ialah persamaan linear. Okey? Kenapa linear? Sebab bentuknya memang linear. Bentuknya memang garis lurus. Okey? Okey, so this is the one bagi satu titik bergerak dan sentiasa kekalkan jarak sama dengan dua titik. Kita akan dapat penyelesaian macam ini. Boleh kan? Okey. Saya rasa itu dulu lah. Ataupun nak cikgu habiskan yang ikut lain macam, ikut syarat, ikut nisbah. Terakhir, nak ikut nisbah boleh tak? Habiskannya boleh tak? Boleh. Ya. Harap kamu bersabar. Okey. So, masih gunakan pokok yang sama, Lembu sekarang berada di sini. Kalau kamu bandingkannya, saya gunakan garisan lurus Kalau kita bandingkannya, saya gunakan tidak putus-putus dulu lah. Okey. A ini B, ini lembu. Sini lebih dekat, ini lebih jauh. Berapa jauh? Ini 1, ini 2, nisbah. Lebih dekat dengan A, lebih jauh dari B. Setiap langkah dia melangkah, dia kena ukur, ini kena 2, ini kena 1. Dalam keadaan ini, tidak mungkin lagi dia garis lurus. Apakah bentuknya? Kalau kamu pergi kaji betul-betul nanti, dia akan jadi satu lengkungan. Satu lengkung. Ya, kalau kita sambung setiap titik ataupun hari-hari dia bergerak, kamu akan nampak dia akan bentuk satu lengkung. Ya, ini semua geometri ya. Next time you want to learn for something design, you nak buat bentuk yang curve ke apakah, this is how you key in the formula into the computer so that ask the computer to calculate for you to get the shape. Dapatkan satu curve. Ya. Jangan pula lain kali kamu kata, saya tak belajar ni kat sekolah. Ada ni kamu yang tak sedar ni. Ini semua saya sebut tentang lembu sebenarnya. Semuanya berkait dapat geometri,
bentuk. Lain kali you tengok dunia ni, apa benda yang tak guna bentuk ni. Semua benda design guna bentuk. Tengok lampu berbentuk. Bukan apa. Tengok mouse berbentuk macam ini, curve sana. Ini semua macam mana nak suruh komputer buat ni, macam mana nak suruh komputer buat. Mesti formula. So how to get a formula? Inilah formulanya. So this is a simple one. Okay, now. So ini satu, ini dua. Ini satu, ini dua. Dalam kata lain, kita kena mula tulis dulu. AL kepada LB, ataupun saya guna BL lebih senang lah. BL adalah sama dengan 1 kepada 2. Mula dengan nisbah dulu. Soalan ini kena mula dengan nisbah dulu. Okay? You kena faham nisbah dulu. AL kepada BL ialah 1 kepada 2. Lepas tu tukarkannya, ini namanya nisbah ratio. Tukar ratio kepada fraction. Macam mana tukar ratio kepada fraction? Macam ini. Ingat macam mana tukar nisbah kepada pecahan. Kenapa nak tukar kepada pecahan? Supaya saya boleh tukar jadi equation. Menjadi persamaan. Macam mana tukar persamaan? Darab silai. Okay. 2AL sama dengan 1BC. Okay. So, 3 langkah ini, 1, 2, 3 ini, remember it, banyak tempat nanti kamu nak pakai. Dalam MX, you akan pakai lagi konsep ini, ratio fraction equation. Akan kamu pakai lagi. Contoh nanti vector, topik yang terakhir. Ini akan kamu jumpa semula. Jadi, ingat balik, nisbah itu apa? Pecahan itu apa? Macam mana nisbah tukar jadi pecahan? Macam mana pecahan tukar jadi persamaan? Okay. Kenapa nak tukar kepada persamaan? Sebab persamaan ini ada kaitan dengan jarak antara dua titik. Mana ceritanya? Tengok. 2 kali tanda jarak pokok A dengan lembu adalah sama dengan 2 kali pokok A dengan lembu. Ada sama dengan sekali pokok B dengan lembu. Jarak. Equation told you a lot of things about equation. About jarak and so on. Okay. So 2AL sama dengan 1BL. Okay. Jadi apa ceritanya? Okay, ceritanya macam mana nak buat rumus, nak buat persamaan lokus. Balik lagi semula. Lembu XY. Titik A, okey, tak apa. Letak juga titik tadi. Saya gunakan titik tadi, 25. Titik B masih 10,8. Ya, tengok tidak berubah. Yang berubah sekarang adalah syarat lembu bergerak berubah. Okay. So, apa itu 2AL? 2AL maksudnya 2 kali jarak AL. Dengan sekali jarak BL. Jarak AL, BL macam mana cari? Sama, masih guna rumus yang sama. X tolak X tambah Y tolak Y. Kuasa 2. Okay. Jadi X tolak A, titik A punya koordinat ialah 2. Y tolak titik A punya koordinat ialah 5. Okay. Lepas itu, kita mau besar sudah. Yang sebelah ni, titik lembu tolak dengan titik B. B itu apa? B itu 10. Kurungan kuasa 2. Tambah. Y tolak 8 dalam kurungan kuasa 2. Okey. Nampak macam tak ada beza. Tapi mula perbezaan di langkah seterusnya. Kalau ini 2, 1, inilah keadaannya. Kalian misfar. Okey. Langkah seterusnya apa buat? Langkah seterusnya tetap sama. Buangkan dia punya punca kuasa. Macam mana cara? Punca kuasa kalau nak buang, sebelah kiri semua dikuasa 2-kan. Sebelah kanan juga semua dikuasa 2-kan. Ya. Masih sama, langkah macam tadi, segi sama. Okay. Tapi sekarang ada satu benda yang kamu kena hati-hati, iaitu di sebelah kanan ini, kiri ini, depan punca kuasa ada 2. 2 juga perlu dikuasa 2-kan. Menjadi apa? Menjadi 4. Nih, 2 nih perlu dikuasa 2. Punca kuasa dikuasa 2, 2 juga perlu dikuasa 2-kan. Jadi 2 bila dikuasa 2, dia jadi 4.
puncak kuasa ni kumpul ini di kuasa 2 jadi apa? Jadi hilang. Hilang tinggal apa? Hilang tinggalkan benda yang di dalam sini, yang ada kurungan kuasa 2. Sebelah lagi, sebab dia depannya 1, kan? Sebab depannya 1. Kalau dia bukan 1, kalau katakannya dia adalah 3. Katakan dia 3. Apa jadi 3 tu? 3 kuasa 2 jadi 9. Nah, tapi oleh kerana dia sama 1, jadi dia masih kekal 1. 1 kuasa 1 masih 1 kuasa 2 masih 1. Dan punca ni kuasa 2 jadi apa? Nah, hilang punca. Jadilah kurungan. Okey. Sampai sini. Apa nak buat? Buat algebra. Baik. Ini kuasa 2. Kembangkan. Kembang 4x tambah 4 y square tolak 10y tambah 25. Okey, settle. Sama dengan sebelah lagi. Panjang ini. 100 tambah dengan y square tolak 16x tambah dengan 64. Okey. Nah, jadi sekarang apa buat? Nak susun bentukan. Tapi sebelum bentukan kali ini, di sini ada 4. Apa nak buat dengan 4? Nah, ini kelemahan anda semua selalu buat ni. Hati-hati dengan 4. 4 itu kena tarik masuk semua nilai dalam sini dengan 4. Okay, then you get 4x square plus minus 6x, 16x plus 16 plus 4y square minus 40y plus 100 and equals to everything here. Okay, ini kena salin semula. Ya, dan cikgu malas nak salin. Saya ambil semua ini. Saya bawanya pergi ke muka surat baru. Terakhirlah, terakhir sudah, sabar. Okey. Jadi yang atas tadi saya padam dulu, saya tak mau dia buat kacau sini lagi, Okey. Ya, jadi cikgu punya malas menjadi, malas menjadi. Ini dia. Terlebih satu sama dengan buang satu. Okey. Boleh? So sekarang apa buat? Sama bentukan. Apa bentukan? Semua pindah ke kiri. Okey, so saya susun semula. Ada kuasa. Kali ini x kuasa 2 tidak hilang. Kenapa tak hilang? Sebab dia ada 4 di depan, kacau-kacau tak sama nilai. Tadi x tolak x kuasa 2 tolak x kuasa 2 hilang. Sekarang 4x kuasa 2 tolak 4 tolak x kuasa 2. Tidak hilang x kuasa 2. Tambah dengan 4y kuasa 2, tolak dengan sekali y kuasa 2. Ini semua kena hati-hati bila pindah-pindah. Ya, ini mata kena tajam, tulisan kena cantik, Tengok saya sudah salah. Ini y. Ya, dan tinggal apa? Tinggal 16 tambah dengan 100 tolak dengan 100. Is it 100 ini? Yes, ya. And then tolakkan dengan 64. Sama dengan apa? Semua sama dengan sifar. Okey, so akhir sekali ringkaskannya. Panjang cerita meringkas ni. Ini sama dengan 4x. Ini sama dengan negatif. Negatif y. Ada nombor. Wah, ini susah. Boleh tidak susah. Okey. Susah. Susah减16. Ya, berapa? 48. Okey, 5 dalam 4. Okey, tambah tolak. Okey, sama sifar. Okey. Locus terbentuk. Okey, locus terbentuk. Inilah locus bagi lembu bergerak 2 kali tanda dengan 1 nisbah. Dia membentuk satu lengkuk. Satu lengkuk punya equation ada juga kuasa 2. Okey. Kalau kamu nak tahu macam mana bentuk dia, ada satu software yang cikgu pernah kenalkan kamu ini. Kamu masukkannya dalam formula ini. Matematik. Mana saya punya max? Klasik boleh, klasik. Itu pun boleh.
Cikgu lupa sudah. Ada satu joke. Bukan lupa. Saya simpan di mana saya lupa. Terlalu banyak. Okeylah. Okey ya. Nah, inilah kalau ini saya rasa pun boleh. GeoGebra. GeoGebra. Nah, kamu masukkannya dalam sini. Mana equation tadi? Ya. Akhir sekalian saya tunjuk ke kamu 3 X kuasa 2 tambah 3 Y kuasa 2 tambah 4 X tolak 24 Y tolak 48 sama dengan sifar. Dia menghasilkan satu bulatan. Okey, dia menghasilkan satu bulatan juga. Tapi pada mula-mulanya dia lengkung, akhirnya dia akan berjumpa di atas. Ya. Jadi ini juga merupakan satu lengkung akhirnya membentuk bulatan. Okey, dengan syarat yang kita sebutkan tadi, titik yang tetap. Titik tetap itu dua mana tadi? Ya, 25. Mana 25? 25 atas ini. Ya, 25. Oh, ini dia susah. Oh, betul habis. Ini 25. Ya, 25 satu titik yang tetap kat sana, satu lagi titik adalah 10.8. 10.8 berada somewhere here. Sini. Okay. Jadi dia punya jarak sentiasa. Jaraknya sentiasa. Saya punya pen punya mau habis sudah. Nah, ini satu. Okey, sebelah sini satu, sini dua. Right here. Okay, ya. Nah, jadi bila dia bergerak, akhirnya dia akan membentuk satu bulatan. Ya. Okay, so this is the last part of this topic, locus. Yeah. So, what are you going to do? Okay. You can do the latihan intensif 4.7.4. Tapi kalau kamu bila buat sana kamu rasa tak faham, macam susah nak faham, belum nampak, belum mahir sangat, then you can come back here. Okay, 7.10, 7.11. Okay, try to do any question from here. Mana-mana soalan di sini kamu cuba buat. Ya, macam soalan 1 kamu cuba buat. Ya, tetap. Soalan 2, soalan ini ada ikut nisbah. Jadi kalau kamu nak senang faham, kamu buat macam cikgu buat tadi, lukis gunakan pokok untuk titik tetap, lembu itu letak di kawasan di mana boleh hasilkan nisbah 1, 2, di tengah-tengah antara dua pokok tu. Tengah-tengah antara dua pokok. Dari sana kamu mula fikir. Jadi soalan ataupun macam inilah, hari ini buat ini dulu lah untuk senang kamu. Buat ini dulu. 7.1, 7.10. Locus, semua buat sana aja cukup. Satu latihan untuk locus. Okey, latihan untuk yang depan sini untuk luas. Luas kalau kamu rasa tidak susah sangat yang tepat-tepat, then you can jump to 7.3 terus. Di sini dia memang menguji lebih banyak perkara. Okey. Okey, thank you. Kena berhenti. Nanti kamu semua tidur. Nah, saya punya. Okay, so thank you for your attention. I hope you pay full attention. Okay, so we will stop recording.